Tuan dan puan-puan, diperkenalkan trio yang akan memeriahkan pagi anda. 3 jejaka dengan 3 saiz berbeza. Jeb, Syuib dan Rahim dalam Sebatu Sinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi saya ucapkan. Ya, kita jumpa ni di hari penghulu segala hari. Hari Jumaat 14 April 2017, 17 Rejab hari ni, 1438 Hijrah. Sebatu Sinar dibawakan oleh BSN SSP, 12 juta ringgit, 12 juta wan, 12 bulan. Simpan minima RM3,000 di BSN SSP. Mula sekarang jadikan menyimpan di BSN SSP sebagai amalan tertakluk pada terma dan juga syarat. Selamat pagi, Jeb. Selamat pagi, Sihat hari ni? Alhamdulillah, Oh. Cuma berkobar-kobar lah, Kenapa tu? Yelah, lepas habis kerja kan, kita terus ke Johor. Ui, aku pun dah rasa seronok sangat lah macam ni. Kalau kat Johor, apa yang kau cari, Apa aku cari? makan lah, makan. Makan. Aku rasa nak pergi tempat asam pedas dengan kawan kau tu. Oh, asam pedas botak. Dia punya ikan senangin goreng tu. Jenahah ke Senangin lah? Senangin. Senangin lah, Itu Senangin. Bukan Jenahah. Aku kalau kat Johor macam nak pergi ni. Pergi mana? Nasi goreng scraper. Oi. Baik. Tak, lagi satu yang best dia pasal buat kat Plaza Angsana. Yep. Kita bukan tak pernah ada sejarah kat situ. Kita audition kat situ kan? Tak dapat. Aku kalau mengenangkan masa kita nak audition kat situ tu, dengan pakaian kita yang compang-camping. Betul lah. Orang lain semua siap dekat tempat. Tak apa, dekat tempat uji bakat. Kita siap daripada rumah. Itu yang jadi, macam mana kita boleh buat benda tu? Kenapa kita awal sangat daripada rumah dah siap? Tak, kau bayangkan, aku masa nak keluar daripada kereta, nak pergi stage tu, aku cakap, kenapalah aku buat ni? Time tu memang memalukan. Ya, dengan selipar kat tangan. Konon kelakar lah tu. Itulah tu. Aduh. Tapi itulah sebahagian daripada kenangan. Mula sekarang jadikan menyimpan di BSN SSP sebagai amalan tertakluk pada terma dan juga syarat. Okey, kita sampai di ruangan bahasa Banjar dah ni. Okey. Alamak, pelajar lemah tak ada lah ini. Cantik lah. Maknanya aku menyina. Okay. Aku menyina apa? Aku tenggelam lah. Apa sebab? Sebab bila dengan dia, aku nampak ke depan. Dia semua tak ingat. Kau ambil kesempatan. Semalam kita punya perkataan selukot. Selukot. Betul tak? Selukot betul. bakar. Selukot bakar. Kan aku cerita sawah semalam kan. Jerami semua tu bakar kan. Aku tadi daripada rumah dah fikirkan untuk si Rahim. Habis tu? Ada benda dia lah, tapi tak pernah aku cerita dengan kau lah. Dengan aku sawah ni. Sawah. Kau tak pernah pijak-pijak jalan-jalan dalam sawah, tak pernah Pernah. 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 Apa dia jadi? Terpanjal. Alamak. Aku tahu. Apa? Selut. Bukan. Ya, kalau pijak-pijak sawah, tanah selut lah. Memanglah tanah tu tanah selut. Tapi kalau kau pijak tu apa jadi? Bila kau pijak tu kaki kau terbenam. Terpanjal tu terbenam. 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 Apa tu nak cakap? Kalau untuk Rahim dia bukan terbenam lagi, terkambus. Dia terkambus terus. Yelah, sebab dengan bebanan berat dia kan. Ya. Itu baik dia di sawah je lagi bagus. Yelah. Kenapa lebar sangat dia? Sawah tak ada MC. Okey, itu perkataannya hari ni dalam bahasa Banjar, terpajal itu terbenam. Okey. Ini dia RM3,000 di BSN SSP. Mula sekarang jadikan menyimpan di BSN SSP sebagai amalan tertakluk pada terma dan juga syarat. Okey, biasanya lah bila berita dunia ni Rahim punya baca. Tapi dia MC dah hari ni. Dia tak sihat. Okey. Tak apa, aku baca jap Inilah bila belik-belik menarik lah ni, pasal aku antara orang yang sangat suka kan cerita pasal kapal Titanic. Okey. Ada cerita pasal Titanic ni. Loket emas mangsa penumpang kapal Titanic ditemui. Wah, New York, sekumpulan penyelidik berjaya menemui loket milik seorang wanita yang pernah terselamat daripada tragedi kapal karam Titanic pada tahun 1912 di utara lautan Atlantik dalam satu penyelidikan baru-baru ini. Loket emas berbentuk bulat dan terukir perkataan VC itu dikatakan milik penumpang kelas pertama Virginia Estelle McDowell Clark yang berlayar bersama suaminya Walter Miller Clark. Dong jumpa balik lah. Tapi aku Titanic ni, bila aku tengok cerita dia tu, bercampur bau lah perasaan. Memanglah ini antara movie terbaik dunia. Takut ada kesian pun ada. Iya kan? Cemas. Masa dia cemas tu, masa kapal tu terbelah dua tu. Bayangkan, kita boleh tengok orang jatuh lah. Real kan. Tapi sebenarnya semua dalam studio. Oh. Semua dalam studio tu. Dalam studio? Dalam studio.
Dah tak kesian lah lepas ni kalau tengok. Pula Lepas ni tak boleh lah macam itu. Itu cerita belakang dia. Oh, cerita betul ada. Bukanlah itu yang aku cerita dalam studio tu. Itu macam cerita di balik tabir dia lah. Dilakonkan. Kalau cerita betulnya kau kenalah ada perasaan sedih, takut tadi tu. Maintain kan je lah apa masalahnya. Okey. Okey, sekarang rasanya macam mana? Kesian. Kalau kesian okey cerita tu. Okey, itu berita hari ni Yep. Okey, terima kasih Jap. Sama. Alright, sekejap lagi kita ada pendengar dan juga lagu daripada Peter Pan mungkin nanti. Sebab tu sinar tawan 12 bulan simpan minima RM3,000 di BSN SSP. Mula sekarang jadikan menyimpan di BSN SSP sebagai amalan tertakluk pada terma dan juga syarat. Ya, selamat pagi pada yang baru mendengarkan kami, yang dah lama dengar tu. Terima kasih, alhamdulillah. Sekarang ni Jap kita di ruangan pendengar. Memandangkan cikgu kita MC hari aku ni. ada? Tapi tak apalah Jap, kita lebih pada ulang kaji lah. Ulang kaji tak ada pelajaran baru dapat. Alamak, tak sekurang-kurangnya kita cuba mengingat apa yang dah lepas. Okey. Itu pun okey kan. Okey, perkataannya bunyinya cost. Tapi ada tiga perkataan lah. Tiga makna. COST itu apa? COST. Kita pernah buat ni. Cost lah. Cost. Tadi kata tahu. Ni pelajaran baru ni time ni aku tak ada kot. Mana mahunya? Ini Rahim dah ajar dah. COST. Apa Kos lah. Kos perbelanjaan. Kos yang kita keluarkan. Okey. CAUSE. Kos juga. Kerana? Bukan. Do because. Kalau kos, akibat. Because of you. Itu kerana kau. Itu because. Ini kos. CAUSE. Akibat. COURSE. Kos juga bunyi ni. Kursus. Kau ambil kos apa? Dapat. Habis of course tu? Of course. Itulah. Alamak, betul lah. Tak ada cikgu payah kan. Kau jangan buat aku macam gini. Aku rasa bersalah ni. COSD apa? Satu-satu pelan-pelan. Okay, COST kos. Kos perbelanjaan. CAUSE kos. Akibat. Iya, akibat. Aku dah selidik. Bukan kos memot. Kau ni. Bukan Memang macam kos mamut gitu. Apa COURSE kursus. Kursus. SP RM12 juta, 12 jutawan, 12 bulan, simpan minima RM3,000 di BSN SSP. Mula sekarang jadikan menyimpan di BSN SSP sebagai amalan tertakluk pada terma dan juga syarat. Okey, sekejap saja lagi bolehlah kita layan motivasi pagi. Tajuk dia pun best ni, tentang hormat menghormati. Kita dengar dulu soalannya macam mana bunyinya. Detail pula macam ni cara menghormati ibu bapa. Soalan macam basic je asal. Tapi ramai orang sekarang ni sebenarnya tak menghormati ibu bapa seperti yang disarankan oleh Nabi atau sewajarnya. Itu dia, sedih lah kalau macam itu. Kenapalah kita tak menghormati orang-orang yang mungkin lebih atas daripada kita, ataupun orang-orang yang penting pada kita. Tak mahu macam itulah. Kejap lagi kita boleh dengarkanlah penjelasan penuh daripada DMFK. Terus dengar kami Sepatu Sinar. Segarkan minda dengan motivasi pagi. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu Rahim dah cerita pasal apa, cara menghormati guru. So kali ni kita nak kata orang tu secara detail pula macam ni cara menghormati ibu bapa. Soalan macam basic je asal. Tapi ramai orang sekarang ni sebenarnya tak menghormati ibu bapa seperti yang disarankan oleh Nabi atau sewajarnya. Contohnya, ni saya nak cabar diri saya juga dan para pendengar lah. Berapa orang yang menghormati mak bapaknya dengan berbangga yang ayah kita itu ayah kita, mak kita tu mak kita. Berapa orang berbangga dengan ibu bapanya. Ya Allah, aku bersyukur ada mak aku yang tak pernah sekolah, yang suri sebelum masa. Bapa aku seorang tukang kebun, seorang buruh. Aku berbangga, ya Allah, aku hormat mereka. Aku syukur ada ayah aku seorang buruh. Berapa orang yang berbangga ada ibu dan ayah seperti yang mereka ada. Itu ramai orang terlupa tu. Satu. Dan cara kedua untuk kita menghormati mak bapak ialah mendoakan mereka, sopan santun depan
mereka dan membuatkan mereka bangga ada anak macam kita. So saya yakin macam Syuib, Rahim, Najib ni, saya yakin mak bapak yang masih hidup ni bangga ada anak agak baik lah macam you ni. Agak baik. InsyaAllah. Agak-agak tu. Agak-agak lah. Kalau saya awak sangat baik nanti awak sombong. Jangan jadi sombong. Betul. Sebenarnya kata agak baik. Aku cuma agak baik aja. Okey, itu satu perkara lah. Kadang-kadang di samping kita jangan sampai mengecilkan hati ibu. Ramai anak sekarang, ya Allah, ya, mak bapak minta tolong, ada aja kamu sibuk lah mak, itulah mak, itulah abang mak, sulah dia mak. Ramai anak kata, kenapa aku je? Anak ada 10, takkan aku je? So saya nak minta semua anak, termasuk Fadil Kamsah, kalau mak bapak kita, ayah saya masih ada, minta tolong, kenapa tak aku? Dalam 10 orang anak ni, kenapa tidak aku yang mak bapak aku suruh? Sebab anak-anak yang menghormati dan berbakti pada mak bapaknya, dijamin rezekinya, dijamin syurga insyaAllah. Rugilah anak-anak yang mak bapaknya masih hidup, kata Nabi, tapi mereka tak berbakti pada mak bapak sampai dapat pahala masuk syurga. So kita bantu, ya, jangan kita memalukan mereka, ringan tangan, tak mesti bagi duit aja, bagi khidmat, bagi doa, ziarah, telefon, SMS, WhatsApp, ni semua dapat menggembirakan orang tua, ya, dan sebagainya. Jadi itulah, dan yang paling penting sekali, oleh kerana mak bapak kita mendidik kita, menjaga kita dengan baik, semua orang, anak termasuk saya, kena berazam, biarlah aku nanti Allah pilih untuk menjaga mak bapak aku sampai mereka meninggal dunia. Dan seandainya bapak aku meninggal dunia, mak aku, biarlah aku jadi imam untuk solat jenazah. Ini cara kita memuliakan, menghormati mak bapak kita. Terima kasih tu. Amin. Alhamdulillah. Motivasi Pagi bersama DMFK setiap Isnin hingga Jumaat jam 6.45 pagi di Sepatu Sinar. SSP sebagai amalan tertakluk pada terma dan juga syarat. Okey, kita di ruangan berita sukan. Jadi silakan Jeb. Oh, ini berita yang membanggakan lah, Ab. Apa tu? Azizul Hasni Awang akhirnya mengakhiri penantiannya 10 tahun. Alhamdulillah. Berjaya pun Yes, penantian jago berbasikal negara Azizul Hasni Awang untuk meraih emas sulung dalam penampilan pada kejohanan berbasikal dunia akhirnya terlerai di Hong Kong malam tadi. Ui, bangga bayangkan komentator tu sebut Malaysia. Lepas tu di hujung tu dia memang Willy. Dia tinggalkan jauh tau. Dia memang laju. Nasib baik dia tak berkawan-kawan aku semalam. Kenapa? Kawan Pak Cik Selmak tu. Dia Willy, dia longgarkan handle. Handle dah naik. Tayar tak naik. Tayar pergi dulu ke depan. Tapi bangga lah. Bangga lah. Sebab ini world tau. Memanglah. Satu dunia tengok ni. Patutnya, yelah, kalau dia balik nanti mungkin ada penghargaan yang setimpal lah kan. Seharusnya begitulah. Sebab ini bukan peringkat-peringkat biasa. Dunia. World. Membawa apa ni, Malaysia di mata dunia. Bayangkanlah tadi aku cakap komentator tu sebut nama Malaysia. Tak Itulah terbangga tu. macam ya itu. Allah, syukur Alhamdulillah. Tahniah. Lagipun dia ni pun berjaya sebab dia tidak kena erti putus asa. Memang diri memang. Itu yang kita bangga lah dengan dia kan. Betul. Aku tadi masa jumpa ke Astro ni, aku ingatkan dia tinggi tau je. Rendah je pasal aku bayangkan orang kayu basikal tangan kaki kenalah panjang, laju sikit kan. Tak ada lah. Kayu basikal bukan kayu tangga. Kayu tangga bukan di kayu. Tangga naik. Kalau kau kayu tangga tu macam mana? Tinggi tu maksud aku tu. Apa benda? Tangga lipat tu. Apa yang ada kayu yang tangga tinggi tu? Yelah, maksud aku kalau kau nak cakap pasal basikal rendah ke tinggi. Okey. Thank you Jeb, berita tu Jeb. Sama. NSSP sebagai amalan tertakluk pada terma dan juga syarat. Okey, kita sampai di ruangan sepatu sosial sekarang ni. Kalau tengok dekat Instagram Sinar FM ni, ada video kita jamming dengan senario Jeb. Ada lagi keluar. Pasal banyak permintaan orang, tahu tak? Sebab lagu senario semuanya evergreen app. Betul. Dekat komen-komen pun ada yang minta lagu tu lah, lagu ini lah. Dekat video tu lagu ni lah. Ada orang komen nak kekalkan aku dalam video tu. Pasal ada yang komen pasal kau. Jeb makan coklat lebih ke? Kau macam budak, kau tahu tak? Budak boleh lepas coklat. Macam gitulah. Dalam pertemuan kena ada energi. Memang. Kau pergi ke semua orang ni, kenapa? Tapi senario legend lah. Memanglah. Rugi lah kalau kita tak turut serta kan. Diorang ni pula best. Bayangkan, ingat tak? Diorang datang pakai baju lain tau. Tapi bila kita punya producer bagi baju jalan-jalan sepatu sinar ni, minta tolong pakai. Diorang pakai. Sporty kan. Diorang memang steady. Mana tak sayang. Betul. Kesayangan Malaysia betul lah diorang ni. Kau album dia pernah beli? Pernah dulu album yang depan cover ada kuning. Sama. Itu kaset tu, zaman kaset. Zaman kaset. CD pun mungkin ada keluar kot. CD ada? pun ada. Tapi
time tu CD baru-baru nak keluar. Tapi diorang ni aku tak tahu kat sana lah. Dah tak ada pengganti lagi. Tak ada. Lepas tu perangai masing-masing. Itu buatkan diorang komplit tu. Yelah, sepatutnya kena ada satu penghargaan khas lah untuk diorang. Betul lah. Kan, mana yelah, kebetulan alhamdulillah ke semua line up semua diberi kesihatan yang baik kan. Betul. So time ni lah kan kalau nak angkat diorang kan. Time ni lah. Betul lah Jeb. Sebab memang tahun 90-an tak ada lain lah senario lah. Diorang ni lah yang mengangkat lawak je. Yang menghiasi kaca TV kita memang diorang. Terbaik. Dibanggakan Memang. Sampai Brunei, Singapura semua panggil diorang buat show. Dahsyat kan? lah. Saya tak langsung bawa nama Malaysia Betul. Macam Azizul Hasni Awang. Okey, jadi kalau anda nak tengok, belikan dia basikal lah semua. Wahid dulu rajin main basikal. Dulu Wahid jual ni basikal. Jual, dia ada kedai basikal. Sekarang kedai basikal tu dijual. Jual basikal dia patutnya. Tak adalah. Kedai basikal tu dia dah jual. Dah jual. Dia buat bisnes lain dah. Okey, kalau anda nak tengok video kita orang jamming dengan senario, boleh pergi ke Sinar Azli FM. jual contact lens kau tahu kan? Macam tak kena. Ya betul. Contact lens Azli. Sebab dia kau berlakon kan? Betul. Itu cara dia berlakon. Yelah. Aku sampai pernah tanya abang berlakon memang macam gitu Cakap kenapa? Kalau abang cakap borak ni biasa sama aja. Bila start action dia dah berubah lagi. Tahu kan macam dia berlakon? Tahu. Waduh, tapi itulah legend. Itulah dia orang tu. Kodok kau jumpa dia orang borak tak habis tu. Tak habis pun. Okey, jam 7 insya-Allah lah hari ni kita akan bersama dengan Datuk Muhammad Fazilah Kamsah. Seminggu sekali kita akan jumpa. Ilmu. Yes, betul. Dan macam biasalah nanti ada kawan tanya Ustaz jawab. Terus dengar kami Sepatu Sinar. Pagi lebih meriah dan lebih segar bersama 3 jejaka macho. Jeb, Shuib dan Rahim dalam Sepatu Sinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita bersama lagi ni di jam terbaru. Hari ni hari penghulu segala hari, hari Jumaat. Tarikhnya 14 April 2017. Sepatu Sinar dibawakan oleh BSN SSP. 12 juta ringgit, 12 juta wan, 12 bulan. Simpan minima RM3,000 di BSN SSP. Mula sekarang jadikan menyimpan di BSN SSP sebagai amalan tertakluk pada terma dan juga syarat. Pukul 7 ni Jem. Nak sarapan apa hari ni? Kalau aku tak nak berat-berat lah Yelah apanya? Nasi lemak je. Oi, beratnya. Berat. Cuba kau makan yang normal sikit. Ambil apa makan nasi lemak tak normal. Ramai orang sarapan pagi makan nasi lemak. Boleh lah nasi lemak tu. Tapi kau cakap kau nak kempiskan perut sikit. Ambil ni roti luka sikit. Yelah. Tapi nanti boleh nasi lemak. Boleh lah kalau kau nak sangat kau boleh makan lah. Okey, selamat nasi lemak dong keladi. Hari tu makan. Gatal mulut. Okey, pada yang sedang memandu atau tim memandu, okey, yang sedang bersarapan cantik, selamat bersarapan. Kejap lagi kita layan kawan tanya Ustaz jawab. Ini soalannya. Benarkah ada pendapat yang menyatakan wanita yang menyusu anak dan mengandung adalah tidak wajib menggantikan atau qada puasa, cukup sekadar membayar fidyah? Mohon beri pencerahan. Kejap lagi kita dengarkan jawapan daripada Imam Muda Ashraf. Headwind hanya di radio. Dan insya-Allah hari ini di meja bulat kita akan bersama dengan dah rindulah dengan Datuk. Muda Ashraf, kawan keliru ni. Boleh jawab soalan kawan? Assalamualaikum Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Imam Alhamdulillah sihat. Imam sihat lah. Yalah. Comel handsome. Apa lagi? Sihat ke tanya. Ni Imam soalan ni. Dari Combi. Bukan. Combi ke salam je. Apa cerita Rahim? Soalan datang daripada Siti Hajar Mak Zainuddin. Cantik. Katanya, soalannya, salam Ustaz. Benarkah ada pendapat yang menyatakan wanita yang menyusu anak dan mengandung adalah tidak wajib menggantikan atau qada puasa, cukup sekadar membayar fidyah? Mohon beri pencerahan. Begitu. Dia macam ni lah. Dia orang yang puasa ni wajib bagi semua perempuan dan juga lelaki. Tak kira dia mengandung ataupun dia dalam keadaan menyusukan anak. Kecuali bila menyusukan anak ni dia penat. Betul. Habis tenaga dia termasuklah mengandung sebab anak tu dia tengah makan zat-zat tu kan. Jadi waktu tu dia kena tengok dua keadaan. Dia dibenarkan untuk berbuka puasa. Maksudnya dia tak puasa lah hari tu. Dengan dia lihat sendiri. Dia niat buka puasa tu kerana apa? Kerana kesihatan diri dia ke? Dia tak larat sendiri ke sebab anak dia menyusu jadi tak larat? Ataupun dengan mengandung dia rasa badan lemah jadi dia buka puasa kerana dirinya. Kalau kerana dirinya dia hanya perlu qada sahaja.
Okey, dia perlu qada puasa saja. Tetapi kalau dia dalam keadaan dia buka tu niat kerana anak dia, maka dia perlu qada dan juga bayar fidyah. Macam tu. Sebab kalau setengah orang tu dia larat tapi dia rasa bimbang anak tu dalam kesihatan anak dalam perut tu mana, anak tak menyusu macam mana. Jadi kalau dia buka kerana anak, dia kena qada dan juga bayar fidyah. Ini pandangan mazhab Syafi'i. Terima kasih Imam. Boleh. Alhamdulillah, selesai satu kekeliruan. Anda pun mesti ada soalan kan? Hantarkan sebarang persoalan dan kekeliruan anda ke Sinar.FM sekarang. Kawan Tanya Ustaz Jawab dibawakan oleh Telekong Siti Khadijah. Selamat pagi, Jeb dan juga saya Shu'aib. Sepatu Sinar dibawakan oleh BSN SSP. 12 juta ringgit, 12 juta wan, 12 bulan. Simpan minima RM3,000 di BSN SSP. Mula sekarang, jadikan menyimpan di BSN SSP sebagai amalan tertakluk pada terma dan juga syarat. Okey, Jeb. Yep. Alhamdulillah, hari ni kita bersama dengan... Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi, Alhamdulillah. Sihat ya? Syukur. Ini bawa best tu. Seminggu sekali jumpa. Itulah. Dapat ilmu. Datuk. Sebab tu kalau 2 minggu sekali jumpa tu, dia bukannya apa lah, nanti nak kena rekod 10. Kalau Jangan beritahu orang. jangan beritahu. Datuk. Ya. Inilah tajuk hari ni. Kesempatan dalam kesempitan. Saya tak gemar betul lah macam gini. Apalah nak ambil kesempatan dalam kesempitan. Orang tengah susah lagi dia ambil kesempatan. Ni ada dua perkara. Pertamanya tu lah dalam kesempitan dia ambil kesempatan satu. Kadang-kadang dalam kesempitan tu dia ambil kesempatan untuk buat baik. Ada juga. Ada positifnya juga. Yes. Ada orang dalam kesempitan pun masih sempat nak buat baik, masih sempat nak taat pada Allah, masih sempat dia nak saya ambil dua-dua. Maknanya bukanlah negatif je tu. Tak semestinya. Itu bezanya orang tua dengan orang muda. Yang bukan muda. Baru nak tua. Setuju. Bukan muda sangat pun. Datuk dah Dia tu 20 ke bawah. Betul. Macam mana tu? Itulah. So, itulah. Jadi sebenarnya sesuatu yang Allah telah rancang tu untuk kita ni mesti terbaik. Cuma kalau kita ni orang yang insaf sedari, so setiap tu sebabnya kita disuruh hisap diri tiap-tiap hari sebelum tidur. Hisap diri supaya aku dalam keadaan kesempitan ni, ya. Kadang ada orang yang tak fikir panjang, maka dia ambil kesempatan. Dia buat benda bukan-bukan sampai Nabi kata kefakiran hampir kepada kekufuran. Jadi orang kalau dah sempit fakir ni, memang dia tak kira hukum. Itu jadi kufur tu. Dia main capai. Itu ambil kesempatan yang negatif. Tapi ada juga orang tengok orang yang susah-susah, dia ambil kesempatan untuk dia tolong ataupun ambil kesempatan untuk naikkan nama dia. Mileage, dapat mileage. Betul. Ada juga. So semua aspek ni boleh dikira, tapi mudah-mudahan pada hari Jumaat ni kita berfikir cara yang positif. Dalam kesempitan biar kita ambil kesempatan yang positif. Tapi Datuk kan, Datuk rasa orang-orang yang ambil kesempatan ni sebenarnya diri dia tu sendiri macam mana tu? Maksudnya ambil kesempatan. Apa betul soalan? Itu kalau dia punya nada tu macam yang tak elok ya. Lepas ni Datuk. Lepas ni pasal dia tak jumpa tu soalan. Tapi Datuk tahu. Okey, jom lah 0395432000 kalau anda ada apa-apa soalan tentang kesempatan dalam kesempitan. Terus dengan kami Sepatu Sinar dibawakan oleh BSN SSP. 12 juta ringgit, 12 juta wan, 12 bulan. Simpan minima RM3,000 di BSN SSP. Mula sekarang jadikan menyimpan di BSN SSP sebagai amalan tertakluk pada terma dan juga syarat. Hari ini meja bulat, tajuknya kesempatan dalam kesempitan. Biasanya hari ni kita ada di MFK. Jeb, tadi soalan kau macam tergantung tadi. Okey tu. Kadang-kadang kita tengok orang ni dah senang, dah kaya dah. Tapi masih lagi ambil kesempatan ke atas orang lain. Nak dipandang mulia kan. Di saat orang lain tengah susah, dia ambil kesempatan untuk mengutip kesenangan orang lain. Jadi Datuk rasa kan, kenapa orang macam ni boleh ada sifat macam tu? Orang-orang dia masih nak cuba terangkan soalan itu. Tapi Datuk faham. Aku rasa faham insya-Allah. Cuma bingung sikit. Faham. Yalah, kadang kita kata sampai hati. Itulah itu dia. Sampai hati kau dah cukup dah semuanya. Hati dia memang tak bersih lah. Semuanya bergantung pada hati tak bersih. Tapi Nabi ada sebut, lelaki yang Allah telah berikan satu lembah emas, ya, dia tak akan puas hati, dia akan cari lembah emas yang kedua. Nabi dah tahu perangai kita ni. Kalau tak lelaki saja ke ataupun perempuan? Itu dia, semuanya untuk semua lah. Tapi semua. Yang biasanya lelaki-lelaki lah. Sebab kita ni yang pemimpin kan. Sebabnya memang kita naluri kita tamak. Sentiasa tak cukup. Tak cukup.
cukup kalau kita tak bersyukur. Itu silap dia. Kalau kita tak bersyukur, jadi apa yang ada pun memang dia rasa tak cukup je. Tapi Nabi pula tegang pula, siapakah orang yang kaya? Orang kaya ialah orang yang apa yang dia ada dia rasa cukup. Ini orang yang tak bersyukur, yang rasa miskin je walaupun dah kaya. Pada kita nak cukup. Ya Allah, dah kaya betul masih nak ambil kesempatan, masih nak memperdagangkan orang. Yang orang ni datang nak cari rezeki kat Malaysia katanya. Orang luar kan nak cari rezeki tapi ditipunya. Pada mata zahirnya kita nampak dia dah kaya tu Dah kan. kaya. Tapi sebenarnya dia sendiri tak cukup. Sebenarnya tak cukup. Kesian dia. Kesian. Orang itu kita jangan, yalah, di samping kita marah juga, tapi kita jangan benci sangat sebab dia ni banyak kelemahan dan kita kena doakan dia untuk berubah lah. InsyaAllah. Kalau kaya ni tidak semestinya pada wang ringgit harta tu Tak. Kesihatan itu. Kesihatan, Kaya. ketenangan. Tangan, itu yang mahal. Tenang tu lagi mahal tu Wang tak boleh membeli kebahagiaan. Betul. Kata orang tu. Dahsyat. So, memanglah. Ada orang kaya macam Jeb ni dah kaya raya. Belum tentu tenang. Betul. Nampak tenang tu. Nampak tenang ya? Amin, alhamdulillah tu. Tenang Oh, tenang ya? Alhamdulillah. Oh, dalam kaya tenang ya? Yes. Taklah kaya sangat tu, tapi alhamdulillah, Alhamdulillah. syukur ya Allah. Oh, Tuhannya Allah datangkan isteri. Isteri pun rezeki yang besar. Iaitu membawa ketenangan. Oh. Memang perkahwinan akan memberi ketenangan dan juga akan memberi rezeki dan akan memberikan, itulah, sembahyang pun 27 kali ganda berbanding orang bujang. Sekarang lah, dulu aku tengok kau sempit je. Aku pun nampak kecut. Alhamdulillah tu. Muka bagi kembang tu dia tu. Kembang membuak-buak. Rambut kembang sekarang tu. Okeylah, kalau anda ada soalan tentang kesempatan dalam kesempitan ni, boleh silakan 0395432000. Maknanya soalan saya tadi tu proceed tu Kita dibawakan oleh BSN SSP, 12 juta ringgit, 12 juta wan, 12 bulan. Simpan minima RM3,000 di BSN SSP. Mula sekarang jadikan menyimpan di BSN SSP sebagai amalan tertakluk pada terma dan juga syarat. Hari ini meja bulat, kesempatan dalam kesempitan. Alhamdulillah kita ada di MFK hari ini dan dah ada pemanggil pertama nak bertanyakan soalan. Silakan Hafiz. Okey, soalan saya macam ni. Saya ni jenis orang yang murah hati ataupun mudah simpati terhadap sama ada lelaki atau perempuan ataupun any kind of a relation lah, kawan-kawan ke keluarga. So macam mana kita nak tahu yang orang yang kita bantu ataupun orang yang kita bagi simpati ni dia adalah orang yang ikhlas ataupun orang tu jenis yang mengambil kesempatan. Because kita untuk kenal orang ni makan masa, tapi Betul. saya ni jenis yang senang mudah ramah dengan orang. So minta pendapat Datuk tentang benda ni lah. Macam mana kita nak kenal tu orang-orang Terima yang kasih, ambil Hafiz. kesempatan. Okay, thank you. Bagus. Soalan Nafis ni bagus sebab ni banyak berlaku di mana-mana. Banyak. Orang Malaysia semuanya pemurah tu. Kita memang pemurah. Pemurah. Memang kita mudah kesian dan kadang-kadang kita tengah kat restoran, kat mana orang datang kan. Orang datang, dengan macam-macam jenis lah ya. Kadang-kadang kita tak pasti dia ni betul ke atau bohong. Bila kita tengok dia surat, katalah surat apa nama keizinan, dah tahun lepas punya. Tahun 16, tahun 2016. Tapi kita tengok alamak kesian nak buat masjid ke anak yatim. Pertamanya tanya, bab kata Imam Syafi'i, kalau kita dah niat nak tolong, kita tengok hati. Kalau hati kata berat nak bantu, bantulah. So kalau dia nak tipu ke apa ke, kalau niat kita betul, kita dapat pahala penuh. Ya, kita dapat pahala penuh. Walaupun dia tipu kita. Tapi kalau hati kita kata tak sedap, tapi jangan marah-marah, jangan halau. Kita minta maaf je, senyum je, kata tak ada bantuan. Sebab kita tak sedap. Hati kita tak sedap. Betul. Kita memang was-was. Kita was-was, kita bagi juga sebab nak halau dia. So sia-sia. Sebab tak ikhlas kan. Tak ikhlas. Dan lah kita macam fed up. Fed up bagi. Kita dah keluarkan duit, tak dapat pahala, dapat dosa sebab fed up. Kerana bagi tu bukan kerana ikhlas, bagi tu kerana nak suruh dia Nak pergi jauh. tempat lain. Pergi tempat lain. Jadi kita tak seronok. So biar kita senyum je. Tu, pahala penuh tu walaupun dia menipu kita ke apa, janji kita yelah. bagi tu ikhlas apa semua. That's right. Sebab yang menipu dia, kita tak Nampak tahu dia. tahu. Dan kita bersangka baik. Kita bersangka baik dapat pahala. Betul. Allah beri pahala bukan pada hasil. Hasilnya orang tu betul-betul susahkan orang baik, tapi pada perbuatan. Betul. Pada pada kita usaha. Usaha kita nak bagi, niat kita ikhlas, dia menipu kita. Itu dia pasal. Betul lah. Okey. Tapi tu kan, ada orang bagi tahu saya jugalah kan. Kita ni ada duit lebih. Kalau kita bagi dia RM5 pun, kita tak jatuh susah, kita Betul. bagi je lah. Betul. Kan? Dia Betul. nak tipu kan apa, terpulang, terpulang lah. lah. Manalah tahu time tu betul-betul dia nak perlukan RM5 tu. 0395432000. Kesempatan dalam kesempitan. Best tajuk ni. Terus dengan kami sepatu sinar RM1 12 juta wan 12 bulan. Simpan minima RM3,000 di BSN SSP. Mula sekarang jadikan menyimpan di BSN SSP sebagai amalan tertakluk pada terma dan juga syarat. Hari ni tajuk bulat.
Tajuk meja bulat. Ya, kesempatan dalam kesempitan. Kita bersama dengan pemanggil ni namanya Nurul. Silakan nak tanya apa dengan Datuk? Tadi saya dengar Datuk kata kesempatan dalam kesempitan boleh juga kita ambil dalam sudut positif, betul? Betul. So, saya punya fahaman kita Islam, lagi nak kaya lagi kita kena bersedekah, betul tak Datuk? Betul. Apa pandangan Datuk tentang persepsi orang lain? Dia kata, ada pula duit dia ni, dalam pada ada duit, nak juga bagi-bagi dia ke orang, belanja-belanja orang makan. Apa pandangan Datuk tentang saya punya situasi ni? Terima kasih Nurul. Bagus. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah kata para alim ulama, dia kata orang kaya yang pemurah itu memang baik. Tetapi orang miskin yang pemurah lagi baik. Subhanallah. Ya, bersedekahlah kamu walaupun dengan setengah biji tamar, kata Nabi. Setengah biji tamar. Jadi artinya kita ni walaupun dalam keadaan susah, tapi kita tengok orang lain lagi susah, kita bagi. Jadi insya-Allah lah. Memang ada orang kata, dia ni ada juga duit juga dalam susah. Tengok kita macam menipu ataupun so tak apalah. Pandangan orang tu tak penting, yang paling penting pandangan Allah. Sebabnya Ibrahim Adham kata, dan anak muridnya, buatlah apa yang Allah suka walaupun orang benci. Jangan buat apa yang semua orang suka tapi Allah benci. Allahu akbar. Cantik nasihat tu, pendek aje. So betul. Nurul dan semua yang mendengar lah. So tak apa, kalau kita susah pun kita bantu. Tidak akan tersempit orang yang membantu orang lain. Walaupun dia sempit, dibantu juga, maka Allah akan bagi dia kelapangan, murahkan rezeki dan buka pintu rezeki yang tidak pernah kita sangka-sangka. InsyaAllah. Tapi tu kalau kita sedekah, adakah dia kesan dia tu apa yang kita niatkan? Datuk dapat. Kau ini soalan kau. Aku Saya nak faham. cuba. Saya faham. Yang tentang mungkin sebab aku sedekah ni mudah-mudahan aku dapat jodoh. Dia kata Tapi Allah beri kita dalam bentuk yang kita tak sangka-sangka. Mungkin yang kita niat itu mungkin pada Allah tak sesuai, tak bagus, belum sampai masanya, Allah bagi yang lain. Yes. Kadang-kadang kita berdoa pun, aku nak minta ni Allah, aku nak minta ni sebab aku bersedekah ni, aku nak minta ni. Allah kata no. Yang Allah akan beri apa yang baik untuk kamu, apa yang kamu perlu dan apa yang kamu layak dapat. Kadang-kadang Allah delay ataupun lengahkan permohonan kita sebab kita belum bersedia. Itu dia. Okey. Kesempatan dalam kesempitan 0395432000. Last soalan kita nak dengar turun dengan kami Sinar. Nima RM3,000 di BSN SSP. Mula sekarang jadikan menyimpan di BSN SSP sebagai amalan tertakluk pada terma dan juga syarat. Okey, kita nak bersama dengan pemanggil terakhir ni, nak bertanyakan soalan pada Datuk pasal tajuknya hari ni kesempatan dalam kesempitan. Silakan Abang Syam. Apabila bos kita bagi satu task kita sempit nak fikirkan task yang untuk yang kita nak laksana tu. Kemudian kita tanya dengan kawan-kawan bagi pula kita idea, kita ambil kesempatan atas idea kawan-kawan kita tu. Jadi pada pandangan Datuk, adakah saya tidak jujur apabila mengambil kesempatan atas kawan-kawan saya, ataupun saya keadaan saya ni sebab terdesak? Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramai orang dia kadang tak ada idea tempat kerja kan, dia minta idea orang lain, tapi dia mengaku idea tu idea dia. Sampai bos sayang dia bagi dipuji dia dan mungkin naikkan pangkat. Itu ambil kesempatan. Itu tak boleh tu Bukanlah tak boleh, tapi memang dia tak ada etika lah. Tak ada etika lah. Dia tak jujur. Itu usaha dia lah. Dia tanya kawan-kawan. Tapi kalau dia orang yang baik, dia kata, okey bos, you bagi saya kerja, saya pun tak ada idea, saya bincang dengan kawan-kawan. Ramai, saya sebut nama kawan-kawan tu. Dia highlight lah. Dia highlightkan kawan-kawan. Betul. Bos lagi respect. Betul. Bos respect, makhluk respect, Allah pun respect. Betul. Effort dia. Bagi bertanya. Yang kedua tu, dia jujur ikhlas tu. Dia kongsi. Dia kongsi nama tu, appreciation tu dengan kawan-kawan yang dapat idea. Dan tak hilang dia punya nilai kerja dia dengan kata, saya bos bincang dengan ramai, dengan kawan-kawan, dengan Jack, Syuib, Ibrahim ni, saya dah bincang. Lepas tu kami berpendapat, bos lagi appreciate. Ini bukan pandang seorang, pandangan ramai orang. Lagi best. Kejujuran tu. Kawan-kawan pun cakap, steady lah dia. Kita tolong dia bagi tahu kita ada tolong. Tiba-tiba bos punya, terima kasih lah bagi hadiah. Aku bagi tahu kat Jack, dia sampaikan. Orang lagi berterima kasih, orang appreciate. Wah, itu jawapan untuk Abang Syam. Kadang-kadang orang macam ni nak nama itu Kadang-kadang dia nak nama je. Orang dah tolong. Padahal orang nak tolong kan. Baik. Okey, terima kasih Datuk. Kejap lagi mungkin kita nak simpulkan pasal kita dah di hujung jam 7 ni. Alamak, rindu Datuk nanti. Terus dengan kami. Sepatu Sinar simpan minima RM3,000 di BSN SSP. Mula sekarang jadikan menyimpan di BSN SSP sebagai amalan tertakluk pada terma dan juga syarat. Okey, kita nak simpulkan ni Datuk tentang tajuk kita kesempatan dalam kesempitan. Kalau kita ambil kesempatan kepada orang-orang yang dalam kesempitan, ingat ya, orang kesempitan tu kita zalimi, doa orang kita zalimi tu makbul.
Biasanya kalau kita ambil kesempatan pada orang yang kesempit ni, kita akan dibalas di dunia. Tapi kita kesempitan, kita ambil peluang untuk buat kebaikan, maka Allah akan berikan kita ganjaran yang melimpah ruah dan akan buka semua pintu rahmatnya agar orang yang sempit akan jadi lapang. So saya serulah ya, bila kita dalam kesempitan, jangan fikir aku ni susah macam mana nak tolong orang. Tolong juga, ambil kesempatan untuk berbakti walaupun dalam sempit. Dan orang yang dah senang, tolong jangan ambil kesempatan atas mereka yang kesempitan. Itu dia. Jadi ni Datuk, saya nak ambil kesempatan nak sikit tu. Nak tanya Datuk ni tentang Wasim menjadi warga setiausaha idaman majikan ni. Apa cerita dia tu? Inilah kita ambil kesempatan pasal ni lah. Orang biasanya menyambut hari setiausaha bulan 4, tapi kita tolong sebab lepas tu orang lupa pada setiausaha yang memang banyak baktinya pada organisasi. Kita raikan mereka pada bulan Mei pula. Sambung. Jadi kita akan buat pada 18 Mei 9 pagi sampai 5 petang. Di mana? Di Dewan Inspirasi Fadilah Kamsah di Bandar Baru Bangi. Kita akan ambil cuma 50 orang setiausaha. Kita akan rangsang mereka untuk bagaimana jadi setiausaha yang disukai, diidamkan oleh majikan, diidamkan oleh masyarakat, diidamkan oleh mertua. Kalau mereka nak berumah tangga ya, kita akan terangkan bagaimana nak mengenal potensi mereka, bagaimana nak jadi lebih positif, nak menyatakan, nak besarkan aura ya, dan bagaimana tip-tip untuk jadi setiausaha yang hebat. Dan kita ada artis jemputan yang kita masih rahsiakan. Ada artis jemputan. Datuk tak ajak saya pun. Nantilah ya, tengoklah kalau ke lapang 18 Mei. Ni untuk orang perempuan je, takkan you nak. Ni orang perempuan cuma comel semua ni. Cuma comel sebab setiausaha kan. Jadi janganlah. Ya, awak dah kahwin sudah. Ya. So cabutan bertuah. Ni yang Datuk nak panggil saya gitu memanglah. Aduh. Dia Datuk panggil. Saya kenapa Datuk cakap tak payah? Menantu bapa. So kita ada cabutan bertuah, ada pertandingan pakaian meletup dan banyak lagi ya. So untuk mereka yang minat pakaian meletup ni, untuk yang berminat atau telefon pejabat 03 89255 250 89255 250. InsyaAllah lah ya, kita akan bersama. Alhamdulillah. Okey Datuk, terima kasih Datuk. Terima kasih. Alhamdulillah. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan. Sama-sama. Datuk, saya doakan Datuk terus sihat, bahagia, tenang. Walaupun nak jadi bapa, so kan jaga diri baik-baik. Amin Tok. Saya aminkan. Saya nak tengok juga Datuk, kawan saya ni ada anak macam mana muka. Biarlah anak dia macam muka maknya. Alhamdulillah. Yelah. Okeylah Tok. Okey, saya nak beritahu sekejap saja lagi. Anda semua kena standby pasal apa? Isyarat memanggil untuk jerat sepatu akan keluar. Bila keluar jadi kena jadi panggil terpantas. Okey, terus dengan kami Sepatu Sinar. Tuan-tuan dan puan-puan, diperkenalkan trio yang akan memeriahkan pagi anda. 3 jejaka dengan 3 saiz berbeza. Jeb, Syuib dan Rahim dalam Sepatu Sinar. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, bersama dengan kami lagi Jeb dan juga saya Syuib. Sepatu Sinar dibawakan oleh BSN SSP. 12 juta ringgit, 12 juta wan, 12 bulan. Simpan minima RM3,000 di BSN SSP. Mula sekarang jadikan menyimpan di BSN SSP sebagai amalan tertakluk pada terma dan juga syarat. Nak bagi tahu hari ni Rahim tak ada ni. Dia tak berapa sihat. Sian Rahim. Jap lagi. Kejap lagi. Kita akan bersama dengan pemanggil terpantas lah untuk jerat sepatu sinar yang dibawakan oleh BSN. Duit wang tunainya masih kekal di RM10,000. Lepas tu kita punya BSN SSP ada RM4,000. Tapi kita nak bagi tahu RM4,000 itu terakhir hari ni. Pasal minggu depan dah tak ada dah. Minggu depan dia cuma ada RM10,000 je. Oh, maknanya kalau hari ni tak ada orang menang, BSN tu tak ada lah. Habis lah. Cuma dapat RM10,000 je lah kalau kata ada orang menjawab minggu depan. Ni last ni kalau nak menang tu, maknanya kalau digabungkan 2 ada RM14,000 ini. Jadikan menyimpan di BSN SSP sebagai amalan tertakluk pada terma dan juga syarat. Kita dah ada pemanggil terpantas untuk jerat sepatu yang dibawakan oleh BSN. Namanya Zuriana. Selamat pagi Zuriana. Selamat pagi. Okey Zuriana, ni saya nak beritahu ni dengar betul-betul. Kita ada wang tunai RM10,000. BSN SSP ada RM4,000. Tetapi BSN SSP RM4,000 tu hari ni hari terakhirnya. Minggu depan dah tak ada. Okey. Jadi kalau menang hari ni total dekat RM14,000. InsyaAllah. Okey Zuriana, kita akan mulakan 30 saat saja bertahan. Dipersilakan je. Zuriana orang mana? Perak. Perak Ipoh, Kak Ipoh ke? Betul. Oh, dah makan? Sudah. Hari ni tak kerja ke? Kerja. Oh, kerja kat mana? Cemor. Dekat je kan? Dekat dengan Maiden Meru. Pernah datang kan? Oh, pernah. Awak pula tanya saya. Habis hari ni tak ada buat apa lah? Kerja lah. Lama.
Zuriana. 10 saat lagi you. Zuriana lambat. Ya Allah. Saya rasa jawab macam lepas habis dia tanya je. Tak, lawak lambat. Awak lepas daripada 3 detik. Pula tak berani nak cakap apa-apa sebab ada yang menjaga masa. Kita pun berpandukan pada yang menjaga masa ni. Tapi awak antara yang terhampir lah. Terhampir lah. Saya pun cubalah bagi soalan-soalan yang tak ada berkenaan dengan jawapan ya tidak. Kan? Tapi itulah. Tak apalah. Cuba lagi lain kali, okey? Tak maaf Zuriana Okey. Assalamualaikum. Salam. Aduh, aku pula yang sedih Ya. Aku dah standby tepuk. Tapi sebenarnya sebelum-sebelum ni pun memang kita tanya soalan yang basic macam ni. Ya. Cuma kadang-kadang dah jadi kebiasaan jawab macam tadi kan aku cakap, betul. Dijemur ke? Mesti dia jawab tak ataupun tapi jawab betul. Dia dah pandai dah tu. Kalau tidak ini BSN SSP ni 4,000 ni dah jadi akak ni punya dah. Sampai aku terlayan dia tu dia pula tanya aku. Okay, tapi itulah rezeki tu bukan boleh di set up Betul lah. Okey, tapi maknanya minggu depan dah tak adalah BSN SSP tu. Cuma ada wang tunai RM10,000 untuk jerat sepatu sinar. Okey. Jerat sepatu sinar dibawakan oleh BSN SSP, RM12 juta, 12 juta won, 12 bulan, simpan minimal RM3,000 di BSN SSP. Mula sekarang jadikan menyimpan di BSN SSP sebagai amalan tertakluk pada terma dan juga syarat. Mula sekarang jadikan menyimpan di BSN SSP sebagai amalan tertakluk pada terma dan juga syarat. Dah terbiasa lah Jeb nak sebut nama Rahim. Itulah tu kan. Kesian Rahim tak sihat Itu ada. Aku ni tu banyak kawan dia antaranya aku paling risau. Yelah betul lah. Sebab yelah berkenaan dengan kesihatan dia tu kita betul risau. Umur dah 47 je. Okey, tak apa. Jangan you budak-budak. Itu betul. Okey, kita nak cerita lah ni itu hari kita pergi jalan-jalan sepatu Sinar 3 ke Meru Ipoh. Luar biasa je. Luar biasa. Semua tingkat penuh. Wow. Dan kat bawah tu limpahan manusia. Betul. Best Lepas lah. tu ada pula Datuk Hatan. Kejap lagi aku nak ceritakan Datuk Hatan tu. Tapi kita nak dengarkan dulu pada semua kemeriahan di Meru Ipoh. Ini dia. Jalan-jalan sepatu Sinar 3 main Ipoh terbaik. Itu dia. Memang meriah sangat lah. Thank you lah orang Ipoh supporting lah. Betul. Lepas tu bakat-bakat juara duet pun baik. Ada orang tu budak-budak. Ada yang adik-beradik. Betul. Budak tu adik-beradik. Lepas tu ada suami isteri. Suami isteri pun ada. Lepas tu ada mak dengan anak. Yes. Itu yang meriah tu. Macam-macam. Mak dengan anak tu pun baik kan. Ni kat Johor ni kita tak tahu ni. Yes. Kita mencari ni juara kita untuk juara duet mungkin di ada Johor Baru pula. dengan pekerja ke. Kan relationship kita tak tahu. Betul. Itulah hari ni kami akan ke Johor Baru. Hari ni betul lah. Ke Johor Baru, ke Plaza Angsana. Itulah kita nak cerita di Meru tu. Ada Datuk Hatan. Datuk Hatan tak jadi. Datuk Hatan palsu. Rahim. Jadi kita dah brief Hatan. dia dah. Macam mana jadi Datuk Hatan? Dia buat juga macam gitu. Betul tu. Tak apa, kejap lagi tu yang kita nak mainkan tu. Nyanyian daripada Datuk Hatan. Okey, jom terus sama kami Sepatu Sinar amalan tertakluk pada terma dan juga syarat. Okey, Jeb. Ini memang kita nak bagi tahulah kepada semua warga Johor Baru. Yang berhampiran juga boleh. Kalau Melaka ada rajin datang. Singapura. Betul. Pasal apa? Besok tepat pukul jam 2 petang kita akan berada di pentas utama. Pentas utama Plaza Angsana. Siapa yang ada besok, Jeb? Kita ada sepatu Rahim Syuib. Yes. Jeb pun ada. Yang tak ada kat bed dia. Salih Yaakob ada. Yes. Lepas tu kita ada ni. Apa ni? Liana Zain. Betul. Penyampai sinar semua ada. Abang Jamal ada. Fia ada. Betul. Lepas tu Adi Fashla ada. Betul. Falik pun ada. Betul. Jom kita ramaikan. Kita penuhkan Plaza Angsana tu. Kita berhibur. Kita pun nak tengok orang nyanyi-nyanyi. Kita nak cari jago duet karaoke sinar. Betul. Jangan lupa besok pukul 2 petang di Plaza Angsana Johor Baru. Kita jumpa besok. Alright, jam 9 nanti macam biasalah kita ada kawan tanya. Kawan tanya pula. Kawan datang. Bukan. Pun salah. Menolong pun tak.
NTAT lah, Jeb. Oh, nak tahu ambil tahu. Alright. Sepatu sinar dibawakan oleh BSN SSP, 12 juta ringgit, 12 juta wan, 12 bulan, simpan minima RM3,000 di BSN SSP. Mula sekarang jadikan menyimpan di BSN SSP sebagai amalan tertakluk pada terma dan juga syarat. Okey, saya beritahulah Rahim dia tak ada di MC, okey. Sehat, doakan dia cepat sihat lah, Ya. cepat sembuh. Amin. Okey, Jeb, sekarang ni kita Tapi pukul 10 nanti sihat kot. Diamlah. Sekarang ni NTAT. Yep. Nak tahu ambil tahu. Bendera Malaysia, Jeb. Bendera Malaysia. Tahu tak orang pereka untuk jalur Gemilang berasal dari Johor. Pasal ialah kita nak pergi Johor hari ni, jadi aku bagi fakta tentang Johor lah. Okay. Namanya Encik Muhammad bin Hamzah. Pereka Johor, Johor bilang. Ya, dia orang Johor. Itulah faktanya. Nak bagi tahu. Johor ni, Jeb. Pasal aku datang Johor pun bukannya aku duduk lah lama kat Johor. Yalah, kan. sebab kau asal Perak. Bukan aku asal Perak. Aku lahir Johor. Oh, lahir Johor. Aku satu Sultanah Aminah. Oh. Okey, lepas tu besar di Perak daripada umur 8 bulan sampai 17. 17 tu baru datang Johor balik. Oh. Dulu aku tak kerti sangat tau. Aku cakap Johor ni cakap je macam mana kan. Dia memang ada apa semua tu Adalah. Lepas tu jangan kalau belah-belah muar jangan gebor. Gobok. Betul. Dia sebenarnya sama dengan KL lah, lebih kurang Tak tahulah Tapi yang aku tahu, kalau dia banyak macam OO lah. Kalau macam orang panggil selipar, kita panggil selipar. Betul lah. Itu mungkin betul. Betul. Okey, itu saja fakta yang nak dikongsikan ni. Sekejap lagi anda kalau nak menang lah t-shirt eksklusif jalan-jalan sepatu Sinar 3. Kalau panggil besar, kita panggil besar. Betul, tahu. Kena jadi panggil terbatas kejap lagi. Pasal apa? Isyarat manggil dah nak keluar dah. Okey? Terus dengar kami. Sepatu Sinar 12 juta wan, 12 bulan, simpan minima RM3,000 di BSN SSP. Mula sekarang jadikan menyimpan di BSN SSP sebagai amalan tertakluk pada terma dan juga syarat. Okey, kita dah ada pemanggil terpantas untuk jalan-jalan sepatu Sinar 3. Berpeluang nih menang t-shirt eksklusif. Namanya Asrul. Selamat pagi, Rul. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Rul. Ya, saya. Duduk mana? Duduk Batu Pahat. Batu Pahat. Okey lah. Dah halang-halang duduk Johor tu, kita nak tanyalah. Boleh. Kalau berani tanyalah. Okey, kebetulan memang kita punya last punya venue memang di Johor betul. Jadi kita nak tahu di Johor tu di mana kita punya venue? Yes. Plaza Angsana Johor Bahru. Bagi t-shirt Orang Johor mesti tahulah kat mana. Okey. Datang tak? Perasan tak dah dapat baju? Masih datang. Cantik. Perasan tak baju dah pakai dah tu? Rasa dah pakai dah. Wah, kau ikutkan je. Tanya Harul. Okay, bagi tahulah saya siapa. Nanti kan senang kita ni kan tak muat pula. Saya siapa? XXL. XXL. Okey. Rahim punya. Thank you, Rul. Okey, cantik standby tu kat rumah Okey, bye. Okey, Rul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alright. Dapat itu dia. Baju ni memang cantik. Kali dia punya jalan-jalan sepatu Sinar, baju dia memang cantik. Terbaik. Okey, ni jangan lupa untuk bertemu sepatu Sinar dan juga penyampai-penyampai Sinar serta artis jemputannya. Besok kita ada Zana Z. Di mana? Zana Z ni lagu Mada Behela. Okey, di mana kita buat? Kita dibuat di Plaza Angsana pada jam 2 petang. Okey, jom kita ramaikan kat sana. Ini dia Jualan Bano setiap detik. Sepatu Sinar BSN SSP sebagai amalan tertakluk pada terma dan juga syarat. Okey, Jeb. Sekarang ni tiba masanya untuk kita menelefon seorang dari 5 finalis luahkan kasih sayang bersama Nippon di Sinar. Di mana kami memberi peluang kepada bapa-bapa untuk kongsikan pengalaman yang melucukan bersama si kecil mereka, dan cerita yang paling menarik akan menerima kunjungan penyampai Sinar dan Nippon untuk mengubah suai bilik anak mereka yang bernilai RM3,000 dan makan malam bersama di rumah pemenang. Wow, bestnya lah. Kita nak bersama dengan finalis ini, namanya Azlizul bin Suli. Selamat pagi, bang. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Ya, tuan. Boleh tak ceritakan balik pengalaman yang melucukan bersama dengan si kecil tu? Itulah memang saya tak dapat lupakan sampai bila-bila. First time ni anak saya Wafi, dia nak belajar untuk tak pakai pampers lah, untuk tak pakai lampin buat first time lah. Jadi
saya pun okey lah. Saya pun macam suka lah kan. Sebab boleh lah jimat duit sikit. Betul. And then lepas tu hari tu saya tak pakaikan dia lampin. Bila masa dia tak pakai lampin tu, okey lah. So the first half day tu dia okey. Lepas tu satu ketika tu bila dia nak buang air besar, dia pun datang kat saya. Papa nak yak kan. Lepas tu saya pun okey lah, yak je lah. Kenapa nak suruh tanya papa kan? Sebab sebenarnya saya sendiri yang lupa. Saya tak pakaikan dia lampin. Patut abang yang pakai pampers tu. Lepas tu habis. Lepas tu Masya Allah. Lepas tu papa pun cakap ya je lah kan. Sebab dah lupa 3 tahun tu. Sekali tu dia buat dia punya bisnes. Tapi silap abang ni sebenarnya ni. Nasib baiklah dia benda Allah tu keras-keras kan berteraburan dekat atas kapet dekat ruang tamu tu. Masya Allah. Okey, baik. Ini sebab tu cakap setiap kejadian tu ada hikmahnya. Kalau tidak tak ada cerita kelakon ni, cerita lucu ni. Itulah pasal. Okey bang, kalau katalah abang menang, apa yang abang nak kami buat di rumah abang tu dengan menggunakan cat Nippon ni? Itulah sebab saya sekarang ni anak-anak saya semua tidur dengan saya dengan wife atas katil tu berimpit-impit. Saya ada 4 orang anak, 4 tidur dengan kami kan. Dengan saya pun terpaksa berkorban tidur kat lantai lah. Kenapa tak tidur kat kapet tadi? Okey, lepas tu? Okey, lepas tu kalau boleh saya nak Nippon untuk sediakan satu bilik yang kondusif, yang cantik, yang boleh menarik minat anak-anak saya untuk stay dekat bilik tu. Kan, mungkin dengan color-color yang betul catchy-catchy untuk budak-budak suka kan. Yang budak-budak suka. Jadi supaya dia tak kacau kita orang lagi lah. Okay, boleh jangan risau. Cat Nippon semua lawa-lawa bang. Okay, thank you bang. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, waalaikumsalam. Itu dia. Okay, jadi mari luahkan kasih sayangmu bersama Nippon di Sinar kepada orang tersayang dan Pen New Happiness dengan Nippon Pen. Maklumat lanjut, notis privacy serta terma dan juga syarat layari sinar.fm. Okey, terus dengar kami Sepatu Sinar oleh BSN SSP. 12 juta ringgit, 12 juta wan, 12 bulan, simpan minima RM3,000 di BSN SSP. Mula sekarang jadikan menyimpan di BSN SSP sebagai amalan tertakluk pada terma dan juga syarat. Yes, kita dah habis tugas hari ini. Menerangi siang. Wow. Sang rembulan. Itu dah. Ya, kita dah tak sabar nak pergi Johor ni. Aku petang-petang ni gerak aja. Betul, aku ni terus. Aku terus? Terus start kereta. Wow, aku tunggu petang sikit. Pukul 4 lebih ke gerak. Pelan-pelan lah. Itu ada orang Johor standby tau. Kita nak pergi sana. Dah lah kita orang ada. Zainazin pun ada. Lepas tu kumpulan Jolas, Rahim ada. Rasa dah sihat tu. Rasa dah sihat. Dia tak sihat sikit lah. Ya ke? Yelah. Kita kan tak faham. Sebab taktik-taktik ni kita pun nak buat. Jadi nak mendoakan sihat tu pun macam takut peli. Okey, kalau dia ada kata-kata kau bagi kata-kata boleh. Okey. Kau jangan yang simple sangat Tak, ini betul ni. Okey, betul. bagi. Ini lebih pada macam besok Sabtu Ahad. Ya, betul. Cuti kan. Betul. Jenguklah orang tua kat kampung. Dia nampak ringan ni. Itu nombor satu. Pesanan ni nampak macam ringan. Tapi sebenarnya selalu orang kawan-kawan aku cakap, kau kalau ada orang tua baik kau jenguk Aku ni kan ada orang tua dah tak ada. Jadi diorang tu lebih pada kalau. Jadi kita ni masih ada. Balik Baliklah. KL pun gak ada apa pun. Betul. Itu kalau kata boleh balik. Kalau katalah ada kerja sangat, telefon. Tanya khabar. Telefon kawan boleh, WhatsApp kawan boleh. Betul. Rezeki lebih, bagilah sikit duit. Orang tua bukan nak sangat duit kita. Betul. Tapi apalah sangat betul. Doa dia orang tu buatkan kita berada di sini. Tak rugi pun. 1 sen pun tak rugi. Tak rugi langsung lah. Okey, itu sajalah. Kalau ada salah silap daripada kami mohon maaf. InsyaAllah kalau ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi minggu depan. Okey, jaga diri baik-baik. Sabtu Ahad ni kalau boleh spend time together dengan anak-anak, luangkan masa. Okey, jaga diri baik. Dalam doaku ku sebut namamu, tenanglah di kau sayangku. Assalamualaikum. Bye-bye.